Rib'i bin Hirash rahimahullah meriwayatkan bahawa Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anh berkata, Islam akan lusuh sebagaimana lusuhnya sulaman pada pakaian, sehingga apakah itu puasa, sedekah, dan ibadah haji pun tidak lagi dikenali. Dan Al-Quran akan diangkat pergi pada suatu malam, sehingga tiada satu ayat pun yang akan tertinggal di bumi. Dan sekumpulan kecil manusia akan tersisa, yang terdiri daripada orang-orang tua lelaki dan perempuan yang akan berkata, Kami melihat nenek moyang kami mengucapkan kalimat ini. Tiada Tuhan selain Allah. Lalu kami pun mengucapkannya. Sila berkata, apakah manfaatnya kalimat tiada Tuhan selain Allah bagi mereka, jikalau puasa, sedekah, dan ibadah haji pun mereka tidak tahu? Hudzaifah berpaling darinya, tetapi dia mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali, namun Hudzaifah tetap berpaling. Pada kali yang ketiga, barulah dia bersemuka dan berkata, Wahai Sila, ia akan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Ia akan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Ia akan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Sebelum bermula, jangan lupa untuk menonton penjelasan hadis dalam bahagian pertama. Baiklah, mari kita teruskan. Syahada, syahada, syahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Syahadah adalah suatu kesaksian yang diberikan untuk berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dengan mengakui bahawa tiada sesuatu apapun yang berhak disembah melainkan Allah yang satu-satunya tiada sekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah abdi dan rasulnya. Ia bukan sekadar lafaz, tetapi suatu perjanjian, ikrar suci, dan komitmen yang mengikat, yang menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Dan ia harus dilakukan dengan, pertama, pengetahuan, memperoleh pemahaman yang tepat dan mendalam tentang Allah, Rasulnya, dan agama Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah, agar benar-benar memahami tauhid, menolak segala jenis syirik, mengikuti petunjuk sunnah, dan menjauhi segala bentuk bid'ah dalam amalan agama. Dalam Sahih Muslim 26, Uthman radhiyallahu anh meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang mati dalam keadaan mengetahui dengan baik bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah akan memasuki syurga. Kedua, keyakinan. Kesaksian haruslah diberikan tanpa sebarang keraguan. Dalam Sahih Muslim 27, menerusi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa tiada seorang pun hamba yang menemui Allah bersama 2 kalimat ini tanpa sebarang keraguan padanya, melainkan dia akan memasuki syurga. Dalam surah Al-Hujurat, ayat 15, Allah Azza wa Jal berfirman, Orang-orang yang betul-betul beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka pula berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Ketiga, keikhlasan. Kesaksian dan segala amal ibadah mestilah dilakukan dengan niat untuk mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Ayat 14 surah Az-Zumar memerintahkan kita untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan amalan agama kepadanya, yakni tanpa syirik besar seperti mempercayai bahawa wali boleh dipohon doa mahupun syirik kecil seperti riyak. Dalam Sahih Al-Bukhari 5401, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka ke atas sesiapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dengan niat mengharapkan keredaan Allah. Keempat, kebenaran. Kesaksian yang palsu dan berpura-pura hanya membatalkan syahadah. Golongan munafik pada zaman Nabi SAW juga mengucapkan 2 kalimat ini, namun destinasi mereka nanti adalah neraka yang paling dalam. Dalam ayat 11 surah Al-Fat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendedahkan bahawa mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tiada dalam hati mereka. syahadah
mestilah ditunaikan oleh Al-Qalbus Salim yang disebut dalam ayat 89 surah Asy-Syu'ara, yakni hati yang sejahtera, yang bersih dan bebas daripada kesyirikan dan kemunafikan. Kelima, kecintaan. Syahadah seharusnya datang bersama cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segala yang lain. Ini bermakna seseorang tidak akan sesekali mengangkat sesuatu atau seseorang sama atau setanding dengan kedudukan Tuhan. Seperti mana Nasrani mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai anaknya, atau seperti Rafidhah mendewakan Ali radhiyallahu an, atau sebagaimana sebahagian Sufi mencintai pemimpin mereka setahap mencintai Tuhan. Dalam ayat 165 surah Al-Baqarah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingannya. Mereka mencintainya sebagaimana sepatutnya mereka mencintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman lebih kuat lagi cinta mereka kepada Allah. Keenam, ketaatan. Syahadah mestilah dipenuhi dengan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangannya. Mukmin yang sejati tidak akan mengikuti kecenderungan nafsunya atau pilihan orang lain, melainkan kehendak yang maha berkuasa, lagi maha bijaksana, serta petunjuk nabinya. Dalam ayat 36 surah Al-Ahzab, Tuhan kita berfirman, Tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu perkara, memiliki pilihan yang lain dalam perkara itu. Ketujuh, penerimaan. Dan syahadah hendaklah diterima dengan penuh kerelaan dan rendah hati. Bukan semua yang mengakui kebenaran dua kalimat ini pasti menerima dengan sebenar-benarnya. Sebagai contoh, Ahlul Kitab di Madinah mengetahui kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, namun mereka menolak baginda kerana kesombongan dan keengganan untuk meninggalkan tradisi yang diwarisi. Dalam ayat 35 surah As-Saffat, Allah berfirman, Sesungguhnya, setiap kali dikatakan kepada mereka, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Syahadah tidak hanya diucapkan ketika seseorang memeluk Islam. Sebaliknya, ia adalah dasar cara hidup dan amalan yang berterusan sepanjang hidup seorang Muslim, terutamanya dalam solatnya sehari-hari. Bahkan, seseorang sepatutnya meninggalkan dunia ini dalam keadaan mengamalkannya. Dan syahadah adalah kunci ke pintu syurga. Jadi, marilah sama-sama kita merenungi dengan lebih dalam kedua-dua bahagian syahadah. Untuk mengakui bahawa tiada sesuatu apapun yang berhak disembah melainkan Allah, bermakna engkau bukan sahaja mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Sempurna, yang sentiasa diperlukan oleh setiap ciptaan, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, yang tiada sesuatu apapun yang setara, sama, atau serupa dengannya, yang menciptakan segala alam, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang terus-menerus menguruskan makhluk-makhluknya, dan yang menghidupkan dan mematikan, serta memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terindah, malah turut mengakui bahawa hanya Dia sahaja yang berhak disembah. Dengan berbuat demikian, engkau mengakui kebenaran ayat-ayat Quran dan hadis-hadis berkaitan, seperti firman Allah dalam ayat 102 surah Al-An'am. Itulah Allah, Tuhanmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia sahaja. Dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Dengan ini engkau terikat untuk tidak menyekutukan Allah dalam menyembah dan beribadah kepadanya, yakni tidak mencintai sesuatu atau sesiapapun sama atau melebihi Allah, tidak menyeru atau berdoa kepada selain Allah, tidak meniatkan amal soleh kepada selain Allah, tidak mentaati sesiapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, serta pelbagai lagi bentuk syirik, sama ada besar atau kecil. Dengan ini juga engkau memahami bahawa syirik besar membatalkan keislaman, tidak diampunkan oleh Allah jika engkau mati atasnya dan akan kekal di neraka selama-lamanya.
Dengan berbuat demikian, engkau mengakui kebenaran ayat-ayat Quran dan hadis-hadis berkaitan, seperti firman Allah dalam ayat 48, Surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan sesiapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Dan engkau juga terikat untuk tidak mengingkari, tidak mengkufuri dan tidak melanggar perintah Allah, yakni segala sesuatu yang mencanggahi tuntutan syahadah. Untuk mengakui Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah bermakna engkau bersetuju untuk menerima baginda sebagai seorang rasul, nabi dan abdi Allah, yang dengannya engkau menafikan secara mutlak bahawa baginda mempunyai kedudukan yang sama dengan Tuhan, atau berkuasa untuk menguruskan hal ehwal ciptaan, atau berhak untuk disembah, atau berdaya upaya untuk membawa manfaat atau mudarat kepada diri sendiri atau orang lain. Dengan berbuat demikian, engkau mengakui kebenaran ayat-ayat Quran dan hadis-hadis berkaitan, seperti firman Allah dalam ayat 50 Surah Al-An'am, Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa perbendaharaan Allah itu ada padaku, dan aku tidak pula mengetahui perkara yang gaib, dan aku juga tidak mengatakan kepadamu bahawa aku ini seorang malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku sahaja. engkau turut bersetuju untuk mempercayai apa-apa sahaja yang disampaikan oleh baginda, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan engkau selanjutnya terikat untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah diajarkan, ditunjukkan dan ditetapkan oleh baginda saja. Dengan ini engkau memahami bahawa mentaati baginda bermakna mentaati Allah dan mengingkari baginda bermakna mengingkari Allah. Dengan berbuat demikian, engkau mengakui kebenaran ayat-ayat Quran dan hadis-hadis berkaitan seperti firman Allah dalam ayat 158 surah Al-A'raf. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dialah sahaja yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tiada sesuatu apapun yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah engkau kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat-Nya. Dan ikutilah Dia agar engkau mendapat petunjuk. Syahadah tidak cukup sekadar lafaz. Ia mestilah menjadi pegangan yang kuat di dalam hati sehingga dapat dilihat melalui amal perbuatan. Jika tidak dipelihara, syahadah sebenarnya boleh terbatal, menyebabkan seseorang bukan lagi seorang Muslim. Insya Allah, kita akan membincangkan topik ini dalam masa terdekat. Nantikan.